halal je lah. Semalam bukan. Warna kuning apa? Warna kuning. Semalam kan yang kita buat live dekat bilik Bilik siapa? Mahfuzah. bilik Kak Fuzah semalam ke kemarin? Semalam Ustaz. Kalau semalam yang kita gambar dengan Rosidah semua tu. Saya bukan pakai tudung ni semalam. Ya. Tudung biru. Macam merah-merah. Bukan? Tudung biru. Yang gelap kelabu-kelabu gelap Semalam. Tadi dia ada problem. Masa saya buat live dekat dataran Kaabah, tak boleh baca ruang komen. Biru-biru. Okey, dah masuk dah komen. Tapi bunga. Tadi problem. Assalamualaikum Murianti Wu, Rodiah Syarif, apa khabar Cik? Damia Hani, Zainah Buyung, Nur Alis, Hanisa Syafi'i, Hasnah Arsyad, Nur Haizi Muhammad, Zawiyah Zakaria. Kerja ke cuti? Suhada. Khabar baik Cik Rodiah, sentiasa didoakan. Hani Has, Zainul Abdul Rahman. Kamkama, terbayang-bayang wajahmu, dangai kukus. Fatimah Umar Hajjah, ya Hajjah, apa khabar? Akmal Kasim, terbayang wajahmu di Terengganu. Wan Roslina Wati, Hairi Haji Ismail. Nina Azaz, betul ke ni? Rindu Acik juga. Rozita Abdul Razak, Rosilah Wati Saud, Haryaini Anwar, Ismail Pakir, Kamaliah Tok Wan Masli Amira, Daun Pandan Wangi, Salina Muhammad Hashim, Tuan Fauziah, Tuan Mat, Yasmin Yaakob, Jikalo, 50 stars, thank you. Zalina binti Syahadan, Mariah, Zainah Buyung, Halimah Muhammad Ismail, Anugerah Arbi. Anugerah nama dia. Raja Aini, Masya Allah. Nuriza Halim, Khalijah Muhammad, rindu ketika di Mekah. Kak Long Sofia, you punya mak saudara jadi jemaah umrah you tak habaq pun, no? Masya Allah. Nama Masyitah kan? Fatimah binti Abdullah, Rafiah Ismayadi bintu Ummu Fatimah, Zaliha Zainal, apa khabar? Alhamdulillah. Hampir maghrib nanti. Kita habis patutnya pukul berapa azan maghrib di KL? Di Malaysia. Amboi, baru berapa hari tinggal, tak ingat dah. Okey. Sebab duk teringat kalau buat live waktu macam ni, Malaysia 6.30 petang, ada yang dah azan maghrib. Contohnya belah Sabah Sarawak kan. Jadi Ustazah minta maaf sangat tak dapat awal lagi. Dan kalau nak lewat malam pula, semua sahabat-sahabat di Malaysia sedang ketiduran. Selalu je nak buat macam malam balik isyak tu, macam nak buat live. Tak payahlah, tunggu besok je lah. Sebabnya memang kalut-kalut macam mana pun siang hari sebelum kami asar kat sini, memang kena buat live. Sebab tahu dah kalau lepas asar tu Malaysia dah malam kan. Saya punya handphone ni problem, tak boleh baca komen ke macam mana. Tadi masa saya buat live dekat depan Kaabah pun macam tu. Dia terstop komen ni. Jalan tak komen? Jalan. Kat sini dah tak boleh nak baca. Tak syok lah. Tadi pun macam tu juga. Tak apa, kita doa dulu. Mana tahu dia okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya tak syok ni sebab komen tak jalan. Cuba Kak Yanti kot boleh bantu Kak Yanti. Tapi tak tahulah handphone saya ni kan terlebih-lebih. Saya sebut Kak Yanti Johor nanti kan ada orang kata tak tahu pun Kak Yanti ikut. No, Yanti lain. Betul ke hari ni 19 Ogos? Hari ni 20.
Ha, 20. Ada 20 Saturday kan? Today ya? 20 Ogos. Saya tulis 19 Ogos. Sebab saya copy daripada semalam. Semalam 18 Ogos. Dari semalam lagi lah saya dah tersilap tarikh tu. Tak syoknya. Ramai yang menonton tapi tak berjalan komen ni. Macam mana nak buat? Jelas pada Zaliha Zainal ni tadi. Kat mana? Oh, dia macam Dia stuck kat situ. Limadha? Guess request. Sekejap kita cuba repair sikit kok boleh. Jadi tak syok dah macam Google Meet. Google Meet boleh kat sini. Ustazah tulis 20 Ogos. Hah? Ustazah tulis 20 Ogos. Kenapa yang ni? Kan tudung sama 19 Ogos. 20 Ogos ni. Edit jap. Sekejap ya sahabat-sahabat. Saya tak dapat jawapan kenapa dia tak komen dia tak jalan. Jadi tak syok lah nak sembang. Okey, kita tukar. Baru jalan. Tak. Tak juga. Setengah ni setengah. Boleh tak setengah duduk kat Mekah ni? Allah, 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 Allah ya Karim. Apa dia? Tak ada kata sebut satu bulan. Macam nak buat kita nak keluar balik ke masuk? Rasa saya sama juga ni. Ustazah masuk Aku keluar balik kot. Pasal dia tak jalan. Memang dalam saya punya tu tak jalan. Tak jalan juga Ustazah dah keluar dah? Belum. Masih lagi. Okey, dia punya. Saya punya. Dekat saya last comment Zaliha Zainal ni. Akak masih jalan lagi? Jalan. Jalan. Saya tu sampai Maria Muhammad ada. Tadi kan? Jalan Lepas tu tak jalan dah? Lepas Maria Muhammad tu? Betul. Tak jalan. Tidak. Tak ada sini. Betul. Tak jalan. Tapi Mengapa jadi begitu? last. Ni Zaliha Zainal ni. Tu jalan? Ceria tudung ustazah dah baca kat sini. Oh, saya boleh buka kat sini. So, saya boleh baca dekat handphone ni lah kan? Okey. Sabar. Ustazah Zai sedang mencuba untuk baca komen-komen anda. Handphone ni dia mogok. Kita pi kat handphone lain pula. Kita buat dia. Mari. Dah makan ke belum? Dah lah penat umrah, ya Allah. Hai. Baring je, tak apa. Sedap je baring. Padahal bukan bilik kita. Baru je lah. Tak, bilik dia orang luas. Kan? Bilik korang macam mana? Dah lah penat umrah, ya Allah. Kan? Bilik Kak Yun macam ni. Bilik saya tak. Bilik saya sama macam lah kot. Ni dengan kursi ni dekat. Kecohnya dalam ni. Ya Allah, kecoh. Oh, patutlah sini saya tak tutup. Sekejap ya, anda menengok kekalutan kami kat sini. Ceria semua. Okey. Siapa yang, sebab dia orang ni sahabat-sahabat baru balik umrah penat, baring, rehat je tak apa. Lunjur kaki insya-Allah. Rasa nak duduk. Okey. Lepas tu kan baring, lepas tu dah Tak ada orang nak cakap. Tu pula tak boleh baring. bahaya. Melayar impian satgi. Jadi Ella melayar impian. Betul ke? Jalan. Dah ada jalan dah. Alhamdulillah. Okey. Cerianya mak-mak. Betul. Allahumma salli ala Muhammad. Barulah nampak Syah Hamid, Tumina Sulaiman, Wuryanti Wu kata cerianya mak-mak. Akmal Kasim semangat berkobar-kobar nak join Latahzan live. Nur Hayati, Salina Muhammad Hashim, Suryani Hamzah, Adik Izan. Adik Izan kata macam pasar malam dah dalam bilik ni. Ini baru 2, 4, 5, 6 orang masuk ustazah. Kecoh.
Teruk berbenau. Ustazah kecoh sebab komen tak boleh baca. Depa ni kecoh. Baru balik umrah. Masya Allah. Okey. Kita mula. Saya tak plan nak buat 1 jam. Sebab kalau 1 jam, sahabat-sahabat dah ready untuk azan maghrib kan. Anak mak nak kunci latahzan. Amboi, mentang-mentang masuk dah semalam latahzan punya kunci. Ya, Maziza Jasmine live dari Tanah Suci, betul. Ada Izan tengah baring tu kat mana? Masya Allah. Yun Taslim duduk depan ustazah pun nak komen. Semalam dia mendaki Gua Hira. Nanti kita minta Kak Yun share mendaki Gua Hira apa pengalaman semalam. Okey? Sebab tajuk hari ni ustazah ambil tajuk F. Teramat-amat sedikit bab ini. Selebihnya kita sembang. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hang puan ni kan ceria tudung ustazah lah semua. Nak belajar ke nak tengok tudung ni? Sekian dimaklumkan. Allah. Mari. Kak Juwita Ismail pun ada kat sini. Okey, bolehlah tengok wajah masing-masing. Entrepreneur. Okey. Penerbit Assalamualaikum TV Al-Hijrah pun ada kat sini. Besok ustazah tanya dia, siapa yang ganti ustazah besok kat TV Al-Hijrah? Dia kata besok kita ganti ustaz dah pula ustazah. Besok hampa jangan tak tengok pula. Bagi lebih 1000 kan. Bagi semangat dekat depa buat kerja insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidi. Kan depa balik jawab, ustazah bukan kira like, kira redha Allah. Ustazah dengan Ustaz Azan selalu macam tu. Bila balik-balik ada je benda kan. Yang latahzan. Okey, kita nak masuk tajuk. Ceria. Mesti ceria. Sebab apa ceria? Sebab dapat tengok anak-anak dah balik umrah selamat. Nampak komen bila tudung warna merah. Betul? Ceria. Salam buat sahabat Juwita Ismail. Dah ada yang kirim salam. Nak belajar mak guru. Masya Allah. Merah-merah delima warna kerudung ustazah. Kerudung ni daripada mana kerudung? Cantik tudung ustazah. Kak Zainul Sahak ni pun nak kena cubit tau. Macam tak biasa. Kat Singapura ke tu? Nurwati Mat Zain, you know, ustazah bawa you punya buku dekat Baitullahil Haram. Nak tamatkan bacaan. Konon. Tunggu ustazah habiskan bacaan. Ustazah akan komen. Okey? Belum komen ni sebab belum habis baca dah ni. Afida Zubin, apa khabar? Okey, dia duduk kat sini ni, maknanya orang depan tak pandang. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita baca bahagian F, bab 280, yang orang berjangka-jangka bila ustazah sampai kat Mekah ni, kitab Latahzan pun khatam. Sebenarnya macam tak nak khatam je kitab ni. Lambatnya nak habis bab 280 ni. Kan? Kita nak pergi Madinah dah besok, bab 280 tak habis-habis. Kita start bab 280 ketika di dinding hijau putih di Taman Keramat Permai Kuala Lumpur. Tak habis lagi sampai besok ustazah dah nak berangkat ke Madinah. Bayangkan, berapa hari kita ada kat Mekah ni? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Besok hari Ahad, hari ke-7 kami berangkat ke Madinah. Tak habis lagi. Jadi bab 280 ni layak menerima anugerah kerana bermula di Malaysia, bertengah di Mekah, berakhir di Madinah. Cuba sahabat-sahabat teka. Agak-agak boleh khatam. Berembang pula bulu rumah saya nak sebut. Macam khatam kat Madinah je ni. Macam Kak Yun kena belanja lagi dekat Madinah ni je. Macam nak khatam. Kak Yun nak kena. Makcik Ros kata bila nak start kuliah ustazah. Okey, sebelum ada orang tanya bila nak start, ustazah pun kena start. Sebabnya tajuk F ni pendek je. Iya Kak Yanti Hamid, begitulah, sekejap je kan, kejap je hari. Macam itulah hari-hari yang kita lalui. Dan ibu-ibu dekat sini dah mula itulah kan, kita nak berpisah dengan Baitullah. Entahkan bila lagi kita dapat menziarah. Tapi saya ibarat macam nak cakap macam gini dengan jemaah tau. Masa besok tawaf wadak tu, contohnya macam tadi ustazah pimpin beberapa orang makcik yang tak buat umrah. Nak balik ke macam mana? Nanti nak balik bilik, nak masuk Zohor dah lemau.
Lepas tu acik-acik tu dah terpisah dengan kawan-kawan bilik. Jenis tak reti pula nak cari tempat yang strategik. So nampak diorang pun okey boleh tahan wuduk. Ustazah bawa diorang duduk dekat betul-betul depan multazam. Bawah bumbung tu menikmatilah. Jadi saya pun cakap, tengok Kaabah ni saja, tengok saja dah dapat 20 rahmat. Berlama-lamaan lagi lah. Lepas tu macam nak ibarat nak kata sedut. Sedut macam tu. Kan sedut. Kan hadam sungguh-sungguh ni. Masukkan dalam minda kita, masukkan dalam hati kita. Nanti kenangan-kenangan tu bila kita sampai dekat sana, sahabat-sahabat Duyufur Rahman dah. Sahabat-sahabat, bila kita dah balik daripada sana, percayalah macam-macam keajaiban. Ada seorang jemaah saya, dia balik, dia calon umrah tajaan tau. Yang sampai sekarang dia kenen-kenen, Ustazah bagilah tahu saya siapa yang taja saya. Kenapa apa nak tahu ni? Tuan badan tak bagi tahu. Saya nak berterima kasih kat dia. Saya nak tak tahu nak share macam mana. Sebab sebulan ni meremang bulu roma saya sahabat. Sebulan dia balik Mekah, tiap-tiap malam dia mimpi bertawaf di Baitullah. Tiap-tiap malam. Macam mana? Saya bukan tak suka mimpi ni Ustazah. Tapi saya rasa macam, kenapa ya tiap-tiap malam? Adakah umrah saya tak mabrur? Saya kata rezeki lah tu. Rezeki sahabat-sahabat bukan mudah orang. Contohkan ada orang rindu dekat arwah suami, yang kematian orang tersayang, nak sangat mimpi. Ustazah pernah bawa jemaah umrah tajaan juga. Kami masuk Madinah dulu. Mekah dulu. Madinah dulu masa tu. Sampai dekat Mekah, dia pimpin kawan-kawan buat tawaf apa semua. Dia macam leader lah dalam bilik tu. Tiba-tiba masa dah nak balik, umrah yang terakhir, umrah ketiga, dia terus senyap. Lepas tu macam murung muka dia. Dia tak nak pergi masjid dah. Lepas tu kawan-kawan dia kata, demam tak demam. Tapi dia banyak diam. Rupa-rupanya masa umrah ketiga tu, dia buat badal umrah untuk arwah suami dia. Lepas tu, masa dia tawaf, dia duk nampak suami dia dekat penjuru Kaabah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia nampak. Jadi ada orang yang kematian suami nak buat badal umrah untuk suami dia, minta macam tu melalui solat hajat semua, Allah tak bagi. Maknanya bukan semua orang boleh dapat. Kita boleh minta. Tapi Ustazah pun cakap, bukan maksud yang nampak suami tu makna umrah akad tadi tu umrah paling makbul. Kadang Allah nak uji, itu menyebabkan macam ni lah, dah tak pergi masjid. Kan? Sebab Allah tahu kemampuan kita macam mana. Jadi buat saja, ibadah ni kita buat saja. Selebihnya tu serah kepada Allah. Saya tak tahu cerita tu sahabat-sahabat. Tapi bila balik ke Malaysia, anak dia pun cakap, mak cerita kat kami Ustazah, sepanjang mak buat upah umrah untuk ayah tu, buat badal umrah untuk ayah tu, dia kata nampak ayah sandar dekat penjuru Hajarul Aswad. Kalau kita fikir logik ni memang tak logik lah. Sebab apa? Sebab mana ada penjuru Hajarul Aswad tu tak ada orang. Takkan suami dia seorang duduk tersandar kat situ, kan? Sebab mata kami menyaksikan memang seramai-ramai manusia dekat penjuru Hajarul Aswad tu. Allah, tapi rezeki masing-masing. So ada orang yang balik sampai pergi pasar pun pakai telekong lagi sebab dia rindu suasana tu. Masya Allah, macam-macam kisah sahabat-sahabat. Ingat lagi Ustazah cerita dulu. Betul-betul Syarifah Hasmah. So apa yang Ustazah cerita tu maknanya kisah betul lah. Kalau kelentong dia tak boleh nak cerita balik. Dia dah lupa apa dia kelentong dulu. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Barang siapa menanam benih, dialah yang akan menuai hasilnya. Barang siapa menanam benih, dialah yang akan menuai hasilnya. Sepanjang kitab Latahzan juga, Ustazah kan selalu macam bagi tahu kan, kita nakkan buah harum manis sebagai buah hasil kepada tanam-tanaman kita. Rupa-rupanya dia bukan menanam buah harum manis. Dia tunggu buah bila nak berbuah. Pokok apa ni kak? Harum manis. Apa yang kak tunggu tu? Buah harum manis. Kan? Tapi akak tanam tu apa? Akak tanam pokok yang tak ada buah Ustazah. Akak tanam pokok apa? Pokok bunga. Kan ada bunga yang keluar bunga, ada bunga yang tak keluar bunga kan? Dia mengharapkan bunga ros berkuntum-kuntum, berwarna pink, merah sebagainya. Tapi rupanya yang dia tanam tu pepohon hijau yang memang takkan keluar bunga sampai kiamat. Bahasa mudahnya sampai kiamat. Kan pelik. Sebab itu saya selalu tekan pada sesiapa, kena tahu apa matlamat kita hidup. Kita dihidupkan oleh Allah
sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah. Barulah Allah tinggikan darjat, dimuliakan kerana ibadah. Sedar diri bahawa kita ni abdun. Kan? Abdun itu hamba. Kita tidak menyembah selain daripada Allah yang kita sembah. Maka seorang hamba kena terima saja apa yang Allah beri. Kalau kita faham sifir ni, jawapannya sampai kiamat itulah dia. Kan, mana ada orang seronok bila dihentak dengan ujian. Tapi engkau yang berkehendak aku jadi macam ni ya Allah, maka engkau kuatkan aku. Aku terima, mesti ada jalan keluar. Kalau bukan kat sini pengganti kepada air mata aku ya Allah, kita sebut sekejap Ustazah Salimah sedang WhatsApp Ustazah ni. Ustazah kalau bawa WhatsApp Ustazah Salimah ni memang kena sabar sahaja. Ngumpat di dalam live pula. Sebab apa? 2 hari lepas kan birthday dia. Jadi Ustazah tanya dia kalau dia boleh nak datang jumpa Ustazah, okey je. Okey, jadinya dia nak jumpa Ustazah hari ni. Hari ni dia free. Tapi hari ni Ustazah tak ready lah sebab Ustazah banyak ni dengan jemaah. Jadi Ustazah kata kalau tak boleh hari ni, besok pun Ustazah tak ready sebab kalut pengurusan nak uruskan keberangkatan jemaah ke Madinah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita faham matlamat untuk apa kita dihidupkan, untuk beribadah. Dan bila kita faham pula apa maksud ibadah, bukan hanya solat, puasa, zakat, haji, 24 jam, hatta tidur kita boleh menjadi ibadah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cakap kita menjadi ibadah, gurauan kita boleh menjadi ibadah, minta maaf sebut, masuk tandas boleh menjadi ibadah. Kalau betul cara. Kan? Jadi kita kena faham untuk semua ni. Jadi untuk meletakkan diri kita menjadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian, kena sentiasa faham konsep ni. Barulah nanti akan terhasil hamba yang Allah gembirakan daripada segala penat lelah di dunia untuk mendapat syurganya Allah. Nah, Allah ciptakan satu makhluk yang tak pernah putus asa. Lagi kita nak buat baik, lagi dia kacau. Lagi nak buat baik, lagi dia kacau. Biasalah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mana ada orang masuk perlumbaan lumba lari seorang-seorang, ada ke? Itu al-mengongi je kalau macam tu. Kan dia masuk perlumbaan pertandingan lumba lari 100 meter. Pesertanya adalah Muzayyanah. Yang kedua, Muzayyanah. Yang ketiga, Muzayyanah. Pemenangnya Muzayyanah. Hai Muzayyanah, kau masuk lumba lari, kau lari seorang-seorang, lepas tu kau dinobatkan sebagai pemenang, kau rasa bahagia ke? Kau rasa diri kau bagus sangat ke? Kan? Pertandingan apa kau buat? Memang kau seorang lari-lari kat situ. Kau lari, kau slow pun kau yang menang. Kau laju pun kau yang menang, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi hidup ni sebenarnya adalah berlumba-lumba untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah. Apa saja yang baik. Kalau melalui ujian ini boleh menyebabkan engkau angkat darjat aku ya Allah untuk menjadi orang yang baik, maka engkau ajarkan aku kuat. Ikhlaskan aku menerima. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab bila kita faham konsep ni, datang setan membisik-bisikkan, nafsu merajai, si batu-batu api kat luar sana. Hang duk tahan lagi perangai bos macam tu pasal apa? Ni kalau hal-hal kerja. Jiran kan jiran. Ketua kampung kau tu memang perangai tak senonoh kan. Kau duduk lagi kat kampung tu pasal apa? Ya aku tahulah aku beli rumah ni. Aku bukan nak berjiran dengan ketua kampung je. Aku ada matlamat rumah aku dekat dengan masjid. Kita dah tahu. So kita akan tegar. Macam akar tunjang yang masuk ke dalam mencari air. Kita bukan orang yang sentiasa berserabut, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kena faham. Sebab itu tajuk yang saya nak pilih, bukan saya nak pilih lah, Dr. Aida Al-Qarni susun pada muka surat 620. Barang siapa menanam benih, dialah yang akan menuai hasilnya. Jadi jangan harap keluar harum manis kalau yang mu tanam tu bukan harum manis. Jangan mengharap buah yang manis kalau yang kamu tanam tu memang buah yang masam. Macam itulah contoh. Salah seorang yang bijak pandai mengatakan bahawa orang yang mencari-cari kesalahan orang lain sama halnya dengan lalat. Macam Ustazah Zai selalu cakap je. Memanglah sahabat-sahabat, suka mencari-cari kesalahan orang lain sama halnya dengan lalat. Jadi kita nak hindar diri kita ni daripada dosa, bahkan dosa besar, terjebak pula ke dalam neraka, na'udzubillah, sentiasa tengok diri kat cermin. Cuba tengok cermin. Daripada pukul pagi tadi sampai sekarang kat Malaysia dah dekat nak maghrib,
Ada tak aku cari salah orang lain? Kalau ada, masa sekejap lagi nak pakai telekung maghrib tu, tolong cakap dekat diri sendiri yang dekat cermin tu. Tolong cakap kat dia, hey lalat. Macam tu. Cakap macam tu kat dia. Hey lalat. Kan? Suka tak orang panggil kita lalat? Tak suka. Jadi kena sentiasa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kena sedar diri, kena ambil tahu. Sebab kita tak nak mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa Islam sangat tak bagi? Kita mungkin boleh kawal diri kita. Kita rasa. Tapi kita terlupa bahawa di sana ada iblis yang sentiasa membisik-bisikkan. Betul dah yang kau agak tu. Betul dah yang kau pandang tu. Cepat-cepat astaghfirullahalazim. Cara nak mati dengan qalbun salim hanyalah dengan banyak cubaan untuk membersihkan hati. Okey? Tidak akan hinggap kecuali pada luka. Si lalat ni hinggap pada tempat luka, tempat busuk, tempat kotor. Sebahagian orang ada yang berjangkit penyakit tetapi. Barulah sampai. Ingat tak semalam saya ada tulis satu status. Ada banyak sangat orang di lisannya tu menyebutkan tetapi. Sebahagian orang ada yang berjangkit penyakit tetapi. Ni kata Dr. Aid Al-Qarni, tak faham. Dengar dulu. Setiap kali disebut kepadanya perihal seseorang. Contoh, siapa ada kat sini? Kak Yanti. Kak Yanti Hamid dalam talian. Yusmarianti Yusof depan Ustazah. Ni bilik dia ni. Doakan Kak Yanti kemarin dia demam sikit lah. Demam manja-manja. Ustaz Azwan kata kalau demam manja-manja gitu petanda umrah mabrur. Kan? Jadi yang macam sihat-sihat ni lebur ke Ustazah? Tak. Jangan macam tu. Banyak lagi kan peluang-peluang lain. Sebahagian orang yang berjangkit penyakit tetapi setiap kali disebut, Ustazah cakap pada kawan-kawan lain, Kak Yanti tu bagus sungguh lah. Dia suruh kita duduk kat bilik dia untuk live latahzan. Lepas tu keluar bilik nanti, Ustazah cakap sembang dengan Kak Yun. Kak Yun nak balik bilik dia kan. Tapi akak tahu tak, malas nak pergi masjid. Contoh ni tuan dia ada kat depan ni. Contoh. Kan sahabat-sahabat. Contoh. Dia cakap tadi tu dah baik dah. Kak Yanti tu, dia bagi bilik dia tu untuk kita live. Baik kan? Itu pandangan mata lebah nak bercakap hanya yang baik-baik. So, bila nak keluar kat mulut kita, tapi Kak Yun tahu tak? Dia tu sebenarnya cepat-cepat telan. Biar aku seorang lah tahu benda ni. Dr. Aid Al-Qarni dah bagi dah tips ni kat kita. Sebab dia kata apa? Bila mana kita sebut tetapi tu, setiap kali disebut kepadanya perihal seseorang, dia akan mengatakan, dia ni orangnya baik. Tetapi, maksud dia macam tu. Selanjutnya, dengarkanlah kalimah sesudah tetapi, tidak lain hanya ejekan pedas, cacian yang menyakitkan, dan melanggar tata kesopanan dengan sengaja. Jadi Dr. Aid Al-Qarni kata, latih diri kita untuk, Kak Yanti tu baguslah, dia sediakan bilik dia untuk kita live. Tapi, tu Kak Yun pun pandang, tapi apa Ustazah? Tak ada apa. Pocut mak kau. Kan? Tersyasyul lah pula cakap tapi Kak Yun, tak ada apa. Biarlah rahsia. Macam gitu kan. Sebab apa? Sahabat-sahabat latahzan yang hari-hari ramai menonton, kita boleh latih diri kita. Saya bertemu dengan ramai orang bila saya pergi mana-mana. Saya balik je daripada Mekah ni sahabat. Saya ada Jaulah Ilmu di Kedah. Kan poster dah start masuk dah. Ustazah, poster ni dah siap. Saya cakap dalam hati apa? Aku pun tak tahu aku nak pergi Kedah lepas balik daripada Mekah ni. Tak ingat dah jadual dia susun. Jadi bila Ustazah jumpa mereka, sahabat-sahabat, mailah. Acik comel, mailah Acik comel. Acik ni apa nama dia lekat apa sekarang? Acik comel. Masyita. Kita ada 2 Masyita tau. Kan? Comel tadi. Masyita sahabat benam Saya yang berstatus. Yang mak saudara dengan Supiah. Saya tu. Tadi dia join live. Saya tak saya ingatkan Masyita yang seorang lagi. Sembang ke main lagi Ustazah Zai. Okey, jadi selepas perkataan tetapi tu biasanya satu cacian, satu ejekan yang pedas. Kalau contoh macam tadi tu, kalau Kak Yanti dengar perkataan yang selepas tetapi tu, dia marah tak? Dia kecil hati tak? Sahabat-sahabat, akan menyebabkan Kak Yun pula ni, ya Allah, mulut tak boleh simpan rahsia. Malam ni dia jumpa Kak Yanti. Kau tahu tak tadi Ustazah cakap apa? Kan kau baik.
sediakan bilik untuk kita orang berlatah azan. Tapi kau malah pergi masjid. Contoh kan. Apa Kak Yanti akan pandang pada Ustazah? Kan Kak Yun berdosa. Ustazah dah berdosa dulu dah tadi. Kak Yun berdosa. Lepas tu Kak Yanti, kenapa bila Ustazah, bang, kenapa Kak Yanti ni sekarang pelik ah? Masa datang hari tu segini-segini je dengan kita. Sekarang lari-lari macam tak nak kawan. Kan sahabat-sahabat, biasa tak berlaku macam tu. Kerap biasa Dr. Aida Al-Qarni dah mengajar pada kita. So mulut, jom pakat-pakat orang kat Mekah ni, orang kat Malaysia di mana jua berada, latih. Lah betul, 40 tahun dah aku hidup. 60 tahun dah aku hidup. Boleh je aku bercakap ni, saya ada jiran ni memang baik. Tiap-tiap petang hantar kuih kat saya. Noktah. Yang dia punya tetapi tu, kita telan sendiri. Tapi ya Allah, sombongnya anak dia, seksi gila. Tu kita je tahu, tak payah cerita dekat jiran lain. Sahabat, tapi kita ni gatal mulut. Nak cakap juga. Jiran yang hari-hari hantar kuih kat kita tu kalau tahu, besok aku hantar kuih kat dia, aku baling kat muka dia. Dah tak jadi dah ukhuwah silaturahim yang cantik. Faham tak? Jadi Dr. Aida Al-Qarni belajar berdasarkan pengalaman, ilmu yang dia ada, merujuk Quran dan hadis, suruh kita jaga bab ni. Jadi bila Ustazah Zai, kan Ustazah Zai bukan mengajar, saya belajar daripada kitab Latah Azan. Alang-alang saya belajar, tak syok lah belajar seorang-seorang. Ajaklah hangpa belajar sama. Jadi sahabat-sahabat, Ustazah pun, yes, aku ada buat silap sebelum ni. Kenapa Kak Yun? Kelakar ke? Macam besar sangat Kak Yun. Ada makcik-makcik jumpa kat Mekah ni kan, dia cakap apa kat Ustazah? Ustazah tak adalah besar sangat. Ambil kau. Kau rasa? Kau rasa? Tak jealous? Kak Zaleha cakap Ustazah nampak kurus. Pula dah. Lepas tu, dia kata apa tahu? Ustazah tak ada besar sangat. Saya pun pandang dia atas bawah. Cik, sihat ke tak ni? Tak besar lagi macam ni. Rupanya dia nak cakap kalau dekat live tu besar sungguh. Memanglah besar sebab skrin dia ni kecil. Tubuh Ustazah ni lebar sampai ke tepi. Tak muat. Kan? Habis tu, bila dah keluar daripada skrin, nampaklah kecil sikit gitu. Kan? Jadi Kak Yun tunjuk kat Ustazah macam nak cover skrin dia besarnya. Ustazah kan? Okey. Jadi ingat kita belajar sebut kebaikan, berhenti menyambung selepas tetapi tu. Macam yang dekat Mekah, boleh praktik? Sebab apa? Saya tengah cakap tadi, saya nampak diorang terangguk-angguk. Maknanya kita semua sama je. Pernah buat. Ngaku je. Ustazah pun angguk. Ya, aku macam pernah buat ni Dr. Aida Al-Qarni. Kan? Keluar ada komen Hamidah Saad tergelak. Masya Allah. Sebab apa? Sebab kita pernah buat. Tak ada satu manusia pun yang tak buat silap, yang tak berdosa. Latah Azan mengajar. Sebab saya nak cakap tadi, makcik-makcik ni jumpa kat mana-mana. Ada seorang makcik ni, saya buat program di Melaka. Saya sebut nanti kan, hampa tahu sebab sentiasa ada di dalam kuliah ni. Dia jumpa saya, sahabat, terima kasih Ustazah, saya ni dulu nak cerita, kawan pun tak ada. Bila saya fikir-fikir balik apa yang saya belajar dalam Latah Azan, orang tak nak berkawan dengan saya sebab sikap saya sendiri. Nampak tak sahabat? Dia dah belajar, dia cakap, saya buang semua perangai-perangai saya yang dulu tu Ustazah. Sekarang saya seronok datang masjid. Tak ada dah saya rasa orang pandang saya dengan pandangan benci. Dulu tu rupanya perasaan saya je. Orang nak kawan dengan saya. Tapi saya nak sangka buruk je dengan orang. Jadi Dr. Aida Al-Qarni mengajar kita terima kasih. Tak payah makasih ke Ustazah. Saya cakap tahniah dekat Acik. Sebab apa? Sebab kalau Acik tak istiqamah dalam Latah Azan, Acik takkan dapat jawapan siapa diri Acik yang sebenar. Ya Ustazah betul, terima kasih. Terima kasih lagi kan. Makasih tu sebenarnya untuk diri sendiri. Kerana anda bukan tak penat. Hujung minggu ni. Kan? Tapi tahulah Tahzan 6.30. Ramai juga yang menonton. Ni yang balik umrah ni. Bukan tak penat. Sedap je tidur sahabat-sahabat waktu ni sementara tunggu waktu asar. Tapi nak juga dengar. So bila kita buat sesuatu yang susah payah. Niatkan. Ya Allah. Tu sebab kita boleh bertawassul dengan kebaikan yang kita buat. Contoh kita doakan sama-sama. Lah dia dekat sini. Semalam lah cakap kat Ustazah. Ustazah kata Ustazah akan cakap dengan semua. Atas bas tadi Ustazah cari. Mana lah? Lah dekat bas sebelah Ustazah. Jadi Ustazah cakap dengan sahabat-sahabat dekat bas 1. Jom bila kita munajat dekat masjid. Kita bantu dengan doa seorang sahabat kita ni. Kan mungkin doa dia ada yang terhijab. Kita tak tahu. Jadi doa sahabat-sahabat kita ni. Yang tak kenal siapa mak dia. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan, kesembuhan, rawatan yang serasi. Doa. Ni 1000 orang yang menonton ni.
Doakan kawan-kawan kita yang sakit, Allah sembuhkan. Yang sedang dirundung permasalahan, Allah gembirakan. Tadi saya dapat duduk iktikaf depan Kaabah 1 jam. Sementara sahabat-sahabat yang umrah sa'i, saya dengan makcik-makcik ni, lintas semua yang orang duk sebut, tolong doakan. Tapi tak ingatlah kan, Kak Yun suruh doa apa, tak ingat. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, hati ni ramai yang berkirim, yang sakit, minta tolong doakan sembuh. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita memandang Kaabah dalam suasana rahmat tu, ya Allah hanya Engkau. Sebab tu dalam doa tawaf, ada satu yang kita minta dengan Allah, Engkau mengetahui apa-apa yang ada di dalam hatiku, ya Allah. Sampai seolah-olah dah tak tahu nak doa apa, Ustazah. Banyak sangat dah doa. Tak apa sebenarnya, yang kita tak terlafaz, yang kita macam dah penat berdoa, Allah tahu apa detik hati kita. Kadang-kadang sebab masa kita atas sejadah tu sahabat, apa doa aku nak baca? Kan kadang orang tanya saya, Ustazah solat tasbih hari tu, saya rasa macam best je doa tu. Ustazah tulis balik boleh tak? Yang mana Kak? Saya pun blur. Sebab doa ni dia daripada hati sahabat. Bukan mudah-mudah je kita, okey, Ustazah tulis balik lah, saya nak dengar. Kalau saya tulis pun takkan sama. Feel saya masa tu tak sama dengan yang ketika saya nak tulis ni sekarang ni. Jadi sebenarnya sahabat, percaya tak kita, cuba akui, lagi kita banyak masalah, lagi kita pandai nak berdoa. Faham? Kalau kita tenang-tenang, hidup kita ni tenang-tenang, tak ada ujian, doa kita macam sambil kutil kuku, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa gelak? Kelakar ke? Tak, macam betul. Macam betul. Kalau kita tak ada masalah sahabat, sambil-sambil lah lupa nak cuci kipas lah pula gitu. Tapi kalau kita tengah ada masalah dengan air mata, dengan bersungguh-sungguh, rasa macam Allah berada depan kita sungguh. Tolonglah ya Allah, bantulah ya Allah. Subhanallah sahabat, kan banyak sangat situasi yang macam tu. Now kita faham. Terima kasih ya Allah, Engkau bagi tahu dekat aku ni cara untuk berdoa. Sebab doa ni bukan mesti dengan bahasa Arab. Suara hati kita yang kita tak tahu nak lafaz pun Allah tahu. Seolah-olah ibarat macam mana kadang-kadang orang datang jumpa Ustazah. Ustazah, saya nak cakap sesuatu, tapi saya tak tahu nak cakap macam mana. Tak apa Kak, pasal apa? Itulah Ustazah, suami saya. Kan aku tahu dah ni, apa mula, apa hujung dia ni. Macam tu. Kan sahabat, kita bukan Tuhan. Tapi Allah tu Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang pilih kita jodohnya siapa. Allah yang letakkan kita dalam kejiranan yang macam mana. Allah yang pilih kita nak datang umrah ni dalam grup yang mana. Contoh. Allah semua Allah yang tentukan. So kadang tak terlafaz. Ya aku ada masalah dengan kawan sebilik aku ni. Contoh sahabat-sahabat rahmati Allah. Aku nak berkawan dengan dia dalam bilik dia 7 hari je kot. Kalau aku cakap silat hari bulan bermusuh. Bagi aku sabar untuk 7 hari ni ya Allah. Kan kau tahu apa yang aku tak terluah ni. Nak cerita kat Ustazah pun tak sampai hati. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita telan, Allah bukan tak tahu, Allah tahu. Dan Allah yang akan createkan macam mana kita nak keluar daripada permasalahan itu. Sebab tu Allah jamin dan para ulama suruh jadikan amalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jamin untuk tunjuk jalan keluar atas setiap permasalahannya. Allahu Akbar sahabat. Lagi banyak kita belajar, lagi kita terasa betul lah ayat tu. Betul lah apa yang ustaz tu dulu cakap. Betul lah apa yang aku dengar dalam radio hari tu. Dia akan muncul. Syaratnya kita betul-betul mencari redanya Allah kepada kita. Bukti dalam suratul Humazah ayat pertama. Ini biasa sangat kita baca ayat ni. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar bagi setiap pengumpat lagi pencela. Allah celakakan siapa? Allah celakakan orang yang mengumpat, yang mencela. Kalau kita rujuk tafsir, humazah, mengumpat. Mengumpat ni maksud cakap belakang. Ini contoh sahabat-sahabat dekat Bumi Barakah ni. Kalau tak contoh macam ni, tak faham pula. Kan dah halang-halang Ustazah sebut Kak Yanti depan Ustazah, Kak Yun sebelah Ustazah. Kita sambunglah balik contoh tadi tu. Kan? Cakap berdepan, kata, Kak Yanti baguslah Kak ni. Sediakan bilik untuk kami semua. Tapi kenapa Kak malas pergi masjid? Kak Yanti kan. Ustazah ni kenapa saya rajin je pergi masjid? Kenapa Ustazah nak cakap-cakap dekat saya tak pergi masjid? Saya tak nampak pun agak pergi masjid. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak banyak sedikit dia mesti berasa.
buta kau mata dia ni. Aku pergi masjid, takkan aku nak bagi tahu kat kau. Aku pergi. Kan? Cakap berdepan, menyakitkan hati kawan tu, itu lumazah. Cakap humazah, Kak Yanti tak tahu saya cakap dengan Kak Yun. Kak Yun tahu tak? Kak Yanti tu sebenarnya malas nak pergi masjid. Saya dengan Kak Yun dah mengumpat Kak Yanti. Kak Yanti tak tahu apa-apa sebab cakap belakang. So, humazah dengan lumazah, menggunakan lidah, bercakap depan pun menyakitkan, bercakap belakang pun menyakitkan. Maka inilah kecelakaan yang kamu cipta untuk diri kamu sendiri. Allah ya Karim, sahabat. Kamu yang suka mengumpat, kamu yang suka mencela, kamu tunggulah keadaan yang dicelakakan oleh Allah tu. Ini di bawah tajuk barang siapa menanam benih, dialah yang akan menuai hasilnya. So orang alim dia akan wujud dalam diri dia bila dia rasa kenapa susah urusan aku ni. Kenapa macam berat sangat rezeki aku ni. Kenapa macam ada je masalah yang tak selesai ni. Dia akan, ke aku ada banyak ngumpat orang Ke aku ada banyak mencela orang Apa benda yang aku nak betulkan sebenarnya. So dia akan buat solat taubat banyak-banyak. Beristighfar banyak-banyak. Dia akan stop terus daripada kejahatan itu. Sebab itu bila orang mengadu kat Ustazah, Ustazah kenapa anak saya semuanya degil-degil. Quran mengajar kita sahabat, jangan kau tanya kepada Ustazah, kenapa anak saya degil. Sebab kita tak pernah tanya pada diri kita, berapa lama kita dihidupkan oleh Allah, degilnya kita di hadapan Allah untuk taat segala perintah Allah. Tu dulu. Mungkinkah sebab dosa aku jauh dengan kau ya Allah, maka engkau bagi aku ujian yang sebegini. Masya Allah sahabat, kadang-kadang orang tanya, macam mana ya Ustazah nak datang rasa bersalah, nak datang rasa terus bertaubat, terus gantikan dengan amal salihat. Tak lain tak bukan jawapannya ilmu. Kamu tak dicelakakan oleh Allah kalau kamu tak buat dua perkara yang Allah benci, humazah dan lumazah. Sama kan dengan maksud barang siapa menanam benih, dialah yang akan menuai hasilnya. Bab ini Allah sebut lagi dalam Al-Qalam ayat 68. Hammazim masya'im binamim. Yang banyak mencela, yang kesana kemari menyebarkan fitnah, pun dalam murkanya Allah. Banyak mencela, kesana kemari menyebarkan fitnah. Kita sakit kan kalau orang fitnah kita. Kan Kak Yanti kata, fitnah Ustazah ni, mana ada saya tak malas pergi masjid. Kan sakit sahabat. Kadang-kadang sampai kena buang kerja orang tu. Kadang-kadang sampai pangkatnya ditarik balik. Ini dekat tempat kerja. Orang mengadu dekat Ustazah, Ustazah patutnya saya yang naik pangkat ni, tapi orang yang fitnah saya dekat depan bos tu. Alah, lama mana sangat dia nak kaya dengan pangkat baru dia tu. Kan? Kalau awak dah bagi tahu dengan bos, awak tak buat. Sahabat-sahabat, apa semalam saya tengah sibuk kat sini, kadang-kadang mintai juga messenger ni. Apa ya semalam mesej tu, saya cakap dekat dia, hari-hari dah dengar latahzan. Dah tak larat. Mak mentua dia fitnah dia. Sahabat-sahabat, siap keluar video dekat messenger. Macam mana? Dah lah pakai wifi hotel nak tengok. Tu gambar apa tu? Macam pelik-pelik je. Ini gambar kakak ipar dia pergi dekat Bomoh. Lepas tu bila bercakap ni dia sebut nama dia lah, nama menantu ni. Jadi mak mentua duk kata yang dia ni sakit disebabkan menantu yang ni. Saya tak buat Ustazah, saya sibuk kerja, takkanlah saya nak sihir-sihirkan orang semua. Saya jawab, awak buat ke tidak? Saya tak buat Ustazah. Kes samalah macam Ustazah kata, kau tahu tak diri kau tu siapa? Manusia ke monyet? Kan manusia lah Ustazah. Cuba tengok cermin. Manusia ke monyet? Manusia. Tu bila ada orang cakap, monyet, kenapa kau nak marah? Kan sahabat? Tu juga siapa aku nak marah? Padahal aku ni manusia. Muzayanah kot. Tengok depan cermin. Memanglah sakit. Tapi sebenarnya kita boleh rawat hati kita sendiri dengan kita faham. Kesian dia tu tak kenal mana satu muzayanah yang dia tak lalat dengan monyet yang tak ada tak lalat. Kesian dia tu kan. Sebab tu a simple word untuk kita pujuk hati kita sendiri bila kita tahu ada orang buat jahat pada kita sahabat. Tolong bagi tahu diri, kesian orang tu. Kalau dia faham, dia tak akan buat macam tu. Faham sahabat-sahabat? Bagi saya itu adalah kalimah yang cukup melembutkan hati saya. Bila orang mengadu macam-macam, kan? Macam-macam dia cerita. Kita sengih je. Lepas tu kita pun jawab, kesian dia. Kesian apa Ustazah? Saya langsung tak kesian. Jahat mulut tu kan? Kalau dia faham, dia takkan macam tu. Dia nak ke mencelakakan diri dia sendiri.
Dia nak ke sahabat-sahabat dirahmati Allah yang Allah cela dalam surah Al-Qalam, dalam suratul Humazah. Allah yang mencela. Kalau setakat manusia yang mencela kita, kita masih boleh lagi nak bersihkan nama kita. Tapi Allah yang mencela. Kita tak nak jadi macam tu. Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebahagian kalian mengumpat sebahagian yang lain. Allah sahabat kan. Hari ni berkisah tentang banyak mengumpatnya lah pula kan. Jadinya takut. Lagi-lagi saya baca ni dalam di keberkatan Tanah Haram ni. Sahabat. Susah sangat. Kan bila setiap kali jumpa orang, cuba niatkan macam ni. Aku ni melayan dia ni, mengumpat orang ni untuk tujuan apa? Okey, dia nak mengadu, dia nak minta tolong selesaikan masalah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, beristighfar pada Allah. Sampai kadang-kadang kak, yang akak ngumpat tu laki akak. Laki akak tu jiran saya, imam surau saya pula tu. Contoh kan sahabat. Jadi cerita sikit-sikit dah. Untuk apa? Untuk tunjuk jalan. Maknanya macam mana Ustazah kalau masalah macam ni nak buat? Kalau kita layan sahabat-sahabat, tak apa kak, masuk dulu, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kompom jadi panjang. Dia nak cerita hal apa? Bacaan dia tak betul contoh. Kan? Baru ni kan ada orang, saya kesian lah sahabat. Orang macam-macam cerita sebelum pergi Mekah. Kita sibuk dengan macam-macam ujian sebelum terbang tu. Seorang isteri bagi tahu kat Ustazah kan ada baru ni ajaran sesat hadi tu. Kan? Suami dia salah seorang pengikut. Dia follower Latahzan ni. Saya minta maaf kalau dia mendengar. Saya tak ingat dah siapa nama yang hantar sebab staff yang hantar dekat saya. Akak ni minta ni. So dia kata dia dah laporkan. Bila dah laporkan sahabat, dia tak perlu lagi pergi message ustaz tu, ustazah ni. Sebab bukan nak kata kita lepas tangan. Ada pihak yang berautoriti dan ajaran sesat dekat bumi Malaysia ni memang kita dah follow dah. Jabatan agama dah ambil tindakan dah. Tapi bila dia berakar umbi, nampak zahirnya macam dah stop. Tapi ada lagi pengikut-pengikut dia ni. So isteri dia ni kata, suami saya ni mengajak agama pada anak-anak saya sampai anak-anak saya kenal agama. Sekarang anak-anak dia pula nasihat. Ayah tak ingat ke ayah mengajar kami solat macam mana? Kenapa sekarang cara ayah solat dah berbeza? Kami tak nak solat di belakang ayah sebab cara ayah solat dah tak sama dengan kami. Dia tunjuk screenshot anak dia hantar mesej dekat bapak dia macam mana. Lepas tu bapak dia ni setiap malam apa entah ada online dengan, sebab gurunya tu dekat Indonesia. Guru sesat dia tu dekat Indonesia. Anak muridnya ramai dekat Malaysia ni. Ya Allah sahabat-sahabat, pelik. Kita pelik, kita takut. Kita doakan sama-sama di bumi barakah ni. Semoga Allah tunjukkan jalan keluar. Sebab bila kata dia dah buat laporan, maknanya insya-Allah akan ada tindakan. Lembab sangat Ustazah. Contoh kan. Kita tak dapat nak membantu dari segi kesian. Sebab apa sahabat-sahabat rahmati Allah, saya kata apa yang jelas salah di mata akak yang ada ilmu, tolong left group terus. Kan, pisahkan diri kita dengan dia. Dia ajak sembahyang. Sembahyang kita ada sujud. Sembahyang dia tak ada sujud. Kita dah tak boleh menjadi makmum kepada dia. Noktah. Adakah saya masih perlu taat kepada dia? Taatlah dari segi nak buat air untuk suami. Dia balik, siapkan baju dia. Kebiasaan tu. Tapi bila mana dah jelas sahabat-sahabat, hatta dia mengatakan Tuhan dia sekian-sekian bukan lagi Allah, kita berhak dan wajib melaporkan untuk melakukan pembubaran pernikahan. Sebab seorang dah bukan Islam dah. Jelas murtad. Ni bukan boleh buat diam saja. Ni saya cerita secara umum. Mudah-mudahan tuan badannya ada sebab saya memang tak sempat lagi balas WhatsApp dia tu. Okey. Wala yaqtub ba'dukum ba'da. Dan janganlah sebahagian kalian mengumpat sebahagian yang lain. Kita sambung, okay? Ramainya. Dah maghrib ke kat sana? Dah azan maghrib ke sahabat-sahabat? Okey. Silakan solat maghrib. Saya dekat Mekah belum maghrib, maka saya teruskan. Nanti anda lepas solat, anda boleh tonton semula ya. Minta maaf Nur Huda Aziz. Faham. Okey, saya nak habiskan. Banyak benar ceritanya. Tadi korang ni sikit. Silakan cik. Silakan. Tak apa cik, sakit perut terus pergi. Nanti satu Malaysia dengar cik sakit perut. Terima kasih. Alhamdulillah. Sesungguhnya kebahagiaan saya dan kebahagiaan anda terkandung pada bagaimana kita membahagiakan orang lain.
memasukkan kegembiraan pada hati mereka, serta mengakui bakat, kemampuan dan kebaikan mereka. Sesungguhnya telah saya perhatikan bahawa kadar penghormatan kita kepada orang lain, perhatian kita kepada mereka dan pengakuan kita akan keutamaan yang mereka miliki akan menghasilkan penghormatan, perhatian dan pengakuan yang sama daripada mereka kepada kita. Panjang tapi simple. Kau hormat orang macam mana, macam itulah orang akan hormat kau. Kau sayang orang macam mana, macam itulah orang akan sayang kau. Sama macam kakak-kakak yang kat Mekah ni, cik tanya mereka, Kak Yun beli oleh-oleh tak nak balik Malaysia? Beli. Agak-agak Kak Yun bagi satu kampung ke bagi orang yang baik dengan Kak Yun je? Terus terang je Kak Yun. Susah aku nak jawab. Terus terang je Kak Yun. Ni geng-geng dia dengar ni, ambil Kak Yun ni kan. Kak Yun kena soalan cepuk emas. Dah lah kena bawa 30 kg je sahabat. Datang hari tu dah berapa kg? Takkan dia nak beli satu kampung? Mustahil. Kan kena tinggal dekat airport sekejap lagi. Jadi yang paling jelas di mata dia mesti keluarga dia. So boleh jiran sebelah nak kecil hati, Kak aku langsung tak beli, Kak keluarga beli. Dan memanglah sahabat. Sebab susah senang macam mana pun mesti dengan anak beranak, dengan keluarga dia. Contoh macam tu Jadi dalam kehidupan kalau kita kata dia tak sayang aku macam tu, tak apa. Dia akan disoal oleh Allah. Tapi aku ni sayang dia sungguh-sungguh tak? Kan selalu isteri, saya rasa suami saya dah tak sayang saya, Ustazah. Akak masih sayang tak? Sayang. Teruskan kesayangan akak tu. Teruskan. Tapi dia dah ada orang lain, Ustazah. Tak apa je. Tak apa, Ustazah. Akak kekal je sayang dia. Kan sahabat, ini kisah benar tau. Tak lama lepas tu, bukan lama benar pun. Dia kan mula-mula cinta-cinta je wangi, kontut pun wangi kan. Lepas tu bila dah buat hal, baru kahwin 2-3 bulan, dia ngendeng-ngendeng pula dekat bini pertama dia. Pasal apa sahabat? Dia tu kuat mengamuk lah. I nak balik jumpa you pun dia tak bagi. You okey je kalau balik jumpa you. Kan? Banyak yang mengadu macam tu. Sebab apa? Sebab akak mengekalkan kesayangan akak kepada dia. Walaupun akak nak marah tapi akak sabar. Kan? Nak marah tapi akak sabar. Jadi yang bini baru tu tak reti sabar. Baru kahwin dah berani tengking-tengking. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia balik pada yang pertama. Tapi bayangkan yang pertama tu, ramai pula ni nanti yang PM tepi Ustazah. Selalu kalau ada satu-satu topik tu nanti messenger. Ustazah, apa yang Ustazah cerita tadi berlaku pada saya. Macam gitu kan. Sebab sahabat, kita beri je yang terbaik, Allah akan datangkan yang baik-baik kepada kita. Walaupun mungkin bukan daripada tangan si dia. Allah datangkan sahabat, percayalah. Saya tak tahu nak kata macam mana lagi dah. Wallahi, Allah akan datangkan yang baik-baik. Bila mana kita bagi kebaikan kepada orang lain. Sebaliknya dengan kadar ketidaktahuan, kerenggangan dan keberpalingan kita daripada mereka, kita pun akan mendapat balasan yang sama. Nah, kalau kita berpaling, kalau kita sengaja merenggangkan, kalau kita buat-buat tak tahu saja dengan mereka, maka balasan itulah yang akan datang pada kita. Kita salahkan, kenapa adik-beradik saya tak datang ziarah saya Ustazah Raya baru ni? Kau macam mana? Kalau orang tak jemput, kau tak pergi kan? Kena sedar yang tu sahabat. Mereka pasti tidak akan mahu mengenali kita. Mereka pasti tidak akan mahu mengenali kita. Sahabat, sejak saya bersama Latahzan, sejujurnya saya share dengan anda, bukan sedikit orang yang bermusuh dengan adik-beradik, bermusuh dengan jiran. Bila jumpa saya kat mana-mana, dia peluk, dia bisik apa kat telinga. Terima kasih Ustazah, 13 tahun saya tak bercakap dengan abang sulung saya. Penangan Latahzan, saya runtuhkan ego saya jumpa dia, walaupun memang dia yang buat saya zalim macam-macam, kena marah saya dengan anak-anak saya. Nak pergi ziarah dia raya baru ni. Tapi saya pergi. Rupanya Ustazah, abang saya tu pun memang dah tunggu saya untuk datang minta maaf dekat dia. Dia kan abang, egonya besar. Dia takkan start sahabat walaupun tahu itu salah dia. Kita start hari ni Ustazah, saya rasa bahagia sangat. Saya jadi baik, terasa macam arwah mak ayah saya senyum dalam kubur. Betul? Adik-beradik yang berputus silaturahim, sahabat, orang tuanya takkan tenang di dalam kubur. Percayalah. Jadi kita sakit macam mana pun, mengalah. Takkan kalah seorang yang mengalah. Okay? Menjauhi kita dan berpaling daripada kita. Biarkan. Adakah orang di antara kita yang mengaku dirinya cerdik, yang menginginkan orang lain menghormatinya,
sedang dia sendiri suka menghina mereka. Faham? Dia nak orang tu suka kat dia, tapi diri dia sendiri suka menghina orang tu. Macam mana sahabat? Kau nak tumbuh pokok yang wangi, tapi kau bubuh baja yang busuk. Kan? Baja memang busuk, Ustazah. Kan? Tanam pokok yang busuk, tapi menghasilkan pokok buah-buahannya yang wangi. Takkan mungkin dapat. Siapakah yang inginkan dirinya dimuliakan, sedang dia sendiri suka merendahkan mereka? Kau nak orang muliakan kau, tapi kau suka merendahkan orang. Ini adalah pembahagian yang tidak adil. Apa kata filem P. Ramlee tu? Ini tidak adil. Kan? Tiga Abdul. Asyik baik Kak Yanti jadi wakil Ustaz Azwan. Okey, terakhir surah Al-Mutaffifin ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Surah Al-Mutaffifin rujuk khas kepada orang-orang yang curang dalam perniagaan. Contoh, kenapa perniagaan aku rugi? Kenapa jadi lingkup? Kenapa jadi macam ni? Sebelum tanya pasal apa, pernah tak mu curang dalam perniagaan? Perbuatanmu itu menyebabkan customer lari. Contoh, sahabat-sahabat kita meniaga tak payah untung mencanak naik sangat. Akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah putus silaturahim. Banyak berlaku perkara-perkara macam ni. So, F habis. Azan maghrib pun dah berkumandang di Malaysia. Saya tak nak ganggu sebab saya teringat mak bapak saya, kalau dah dekat nak azan maghrib, TV-nya masih dibuka, radionya masih dibuka, hatta dengar ceramah agama. Ustaz tu tak semayang ke? Bapak saya kata. Padahal itu rakaman lama bila punya kan. Pak, itu rakaman TV Al-Hijrah lah ni. 7.30 pun ada rancangan agama. Saya selalu cakap, pahala dia orang ni buat rancangan maghrib ni. Kan? Bersaing pula dengan TV-TV lain kan. Lepas tu kita nak bagi faham mak bukan senang. Tu rakaman pak. Tak kira lah rakaman ke apa 7.30. Matikan di TV. Kalau sebelum aku ketuk, baik kau tutup. Macam tu bapak saya sahabat. Dia tak faham kita kata rakaman ke apa. Ustaz tu tak semayang. Kena sekali ustaz tu. Masa tu pula Ustazah Zai kat TV kan. Dia paling pelik kalau, macam mana kau boleh ada kat TV ni? Kau datang makan kat rumah aku ni, macam mana kau ada kat TV ni? Tak apalah, kesian, tak faham kan. Tu nak marah macam mana lagi sahabat? Okey, anda solat maghrib dan kami di sini ada masa untuk berehat seketika menanti waktu asar. Lepas asar kami nak pergi ke tempat istirahat. Istirahat tu macam kita satu dewan, kita ada program bersama Jemaah Al-Fawaz sebagai tanda malam terakhir kami berada di bumi Makkah. InsyaAllah menjadi kenang-kenangan yang terindah untuk satu grup Al-Fawaz Travel yang anda semua tolong doakan kami. Percayalah doa baik-baik untuk diri kami, keluarga kami, sahabat sandai, saudara kami diaminkan malaikat Allah untuk anda jua yang sentiasa mendoakan kami insya-Allah. Jadi terima kasih banyak nasihat daripada Dr. Aid Al-Qarni. Kita sama-sama guna, pakai, manfaatkan. Besok insya-Allah sebelum gerak ke Madinah kita baca yang G. Jangan remehkan jerih payah orang lain. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ampun maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekejap kita tengok wajah-wajah yang tadi dah balik. Betulkan kaki yang melunjur-lunjur tu. Nak masuk TV Ustazah Zai ni. Ada yang duduk atas katil. Ini ketua bilik, ketua darjah bilik ni. Tu orang TV tu. Domam sesama. Ni orang Kelantan. Bye-bye. Assalamualaikum.